Jadi bertemu dengan Allah ni, dalam ungkapan ni dia istilahkan sebagai khoslah, satu sifat. Maknanya satu sifat yang perlu ada kepada diri kita. Di samping kita ada sifat al-Islam, kita ada sifat al-Iman. Satu sifat yang perlu ada pada diri kita ialah mahabbatu liqa'illah. Amat cinta untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Jadi nak bertemu Allah Azza wa Jalla ni, dia perlu kepada niat tu ditanamkan di dalam diri kita. Maksudnya kita ajarlah kepada anak-anak kita supaya tanya, apa cita-cita? Nanti tengoklah cita-cita dia nak jadi itu, nak jadi ni, nak jadi ni, macam-macam yang dia ajar. Jadi kitalah yang kena ajar kepada diri kita, wahai anakku, jadikanlah cita-citamu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagi pendidikan kita yang kena didik. Maksudnya ibu bapa, guru-guru lah yang kena didik anak-anak tersebut supaya menjadikan niat tujuan hidup ni ialah liqa Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita jadikan daripada kecil kita dah ajar kepada dia dunia. Oh, besar mesti nak jadi ini, mesti nak kerja ini, mesti nak jawatan ini. Itu kita tak payah. Maksud kita tak payah beritahu kepada dia. Macam manusia apabila dia besar, dia secara automatik dia akan bekerja mencari nafkah. Dan kalau kita suruh dia niat apa benda masa kecil tu, tak tahu besar dia jadi apa. Tapi yang kita kena ingatkan kepada dia, wahai anakku, maksudnya jadikanlah cita-citamu ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi sekiranya dia ada niat tersebut, dia ada kecintaan tersebut di dalam hatinya, maka itulah sifat yang paling dicintai oleh Allah. Maksudnya Allah amat suka kepada orang yang suka bertemu dengannya. Allah amat sayang kepada orang yang berniat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu bapa, dia amat sayang kepada anak yang suka datang kepada dia. Kan, anak yang selalu menziarahinya, anak yang amat sayang kepada ibu bapanya, anak yang selalu ingat kepada ibu bapanya. Okay, jadi setelah dia bagi tahu apakah niat kita hidup di dunia, apakah keazaman yang perlu ada dalam diri kita. Maksudnya keazaman dunia tu dah cukup banyak dah kita azam. Kan dah sebagian besarnya kita dah capai pun, nak berkeluarga, nak bekerja, harta benda sebagainya. Cuma kita letakkanlah dalam diri kita keazaman untuk bertemu dengan Allah, maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi bila kita dah ada keazaman tersebut, maka dalam ungkapan kedua ni dia nak bagi tahu apakah tugasannya. Maksud kalau kita dah berniat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tugasan yang perlu kita buat ialah yakhirru sajidan. Selalulah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita disuruh supaya sujud tadi, dilatih sujud daripada umur 7 tahun. 7 tahun dan 10 tahun Nabi kata, kalau dia tak mau sujud juga rotan. Apa faedahnya? Supaya dia dilatih merendahkan diri kepada Allah. Jadi apabila dia dah dilatih sujud daripada umurnya 10 tahun, apabila umurnya bertambah 20 tahun, sampai umurnya 30, moga-moga sifat merendah diri dan berserah diri itu sebati dalam diri dia. Apabila sifat tu dah dilatih, dipupuk dalam dirinya, maka barulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia tadi mengenal Allah. Macam mana Allah Taala mengizinkan? Masalah Allah Taala akan menemukannya dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan membimbingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita ni, masalahnya kita semua bertemu dengan kekasih Allah. Kita bertemu dengan guru untuk membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, boleh tak kita tunduk tadi? Maksudnya boleh tak kita tadi menjadikan diri kita sebagai anak murid? Maksudnya kalau kita sombong, maksudnya isnan la yata'allaman. Dua orang manusia yang tak boleh belajar. Maksudnya yang tak akan bertambah ilmu, yang tak akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang malu ataupun orang yang sombong. Jadi kalau ada penyakit sombong tadi tu, maka jalan untuk mengenal Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah tadi tertutup. Jadi ini dua perkara lah yang dinyatakan oleh Uqbah bin Muslim. Pertamanya niat. Kita hidup di dunia ialah amat berharap untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ataupun ma'rifatullah. Dan caranya ialah dengan merendahkan diri.
Usahalah supaya kita tadi merendahkan diri kepada Allah. Apabila kita merendahkan diri pada Allah, barulah Allah Ta'ala akan bimbing tangan kita. Allah Ta'ala akan bimbing tangan kita dan akan bawa kepada kita untuk mengenalnya.